Ini kita boleh hidup di dunia ini kerana apa dia? Antaranya kerana rahmat Allah. Saya baca ada satu hadis. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Dia turunkan satu rahmatnya kepada jin, kepada manusia, kepada binatang ternak dan kepada serangga. Dengan rahmat itulah, yang satu itulah, mereka itu siapa tadi? Semua makhluk Allah tadi itu saling mengasihi, saling menyayangi. Dan dengan rahmat itulah binatang buas, bayangkan singa kan, nampak kita apa buat? Dah tentu dia akan baham kita. Tapi setiap kali dia lahirkan anak dia, dia baham tak anak dia? Sedangkan dia memang sifat dia karnivor. Tapi kenapa dia tak makan anak dia? Ada ustaz, kucing makan, itu kita tahu sebab apa. Kadang anak dia sakit lah apa kan, itu isu lain lah. Tapi kenapa singa, harimau dia tak makan anak dia? Jadi Nabi dah bagi tahu dah, sebab kasih sayang yang Allah berikan dekat atas muka bumi ini menyebabkan binatang yang buas itu tidak memakan anaknya. Dia menyayangi anaknya. Bayangkan maksudnya apa? Kita boleh hidup dengan kebahagiaan di dunia ini kerana dengan satu rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluk tadi. Kemudian kata Nabi lagi, Allah mengakhirkan, iaitu Allah menangguhkan lagi 99. Tadi Nabi kata ada berapa? 100. Lagi 99 rahmatnya itu Allah simpan untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Satu pun dah menyebabkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah simpan yang bakinya untuk hari kiamat nanti? Dengan rahmatnya itulah kita mendapat syurga Allah. Dengan rahmat itulah juga orang yang beriman yang dicampak dalam neraka dikeluarkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Jadi besar tak nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini? Besar kan? Jadi persoalannya kenapa kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu sebelum baca Quran? Setiap surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nak baca surah-surah dalam Quran ada Bismillahirrahmanirrahim. Pertama cuba kita tengok dalam surah 55 ayat 1. Surah 55 ayat 1. Surah Ar-Rahman lah, surah 55 ayat 1. Muka surat 531. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baik. Ar-Rahman. Di situ Allah mulakan surah Ar-Rahman dengan nama dia Ar-Rahman yang Maha Pemurah, iaitu yang memiliki rahmat. 'Allamal Qur'an. Apa maksud dia? Yang mengajarkan Al-Quran. Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran, lalu dia mengutuskan seorang Rasul di kalangan manusia ini, iaitu Nabi Muhammad, untuk mengajarkan kita Al-Quran ini.
Jadi bila kita baca Al-Quran, selepas kita baca isti'azah kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu nak masuk surah yang baru, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Kita nak mulakan bacaan Al-Quran, kita nak mulakan bacaan surah. Dalam surah tu ada apa? Quran, dalam Quran ada apa? Ada rahmat. Dalam Quran ni ada rahmat. Dalam surah sekejap ya, dalam surah okey. Dalam surah 17 ayat 82. Surah 17 ayat 82. Dua 290. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu ma huwa shifaun. Apa yang ia adalah apa? Syifa. Apa maksud syifa? Ubat, penyembuh. Jadi Al-Quran ini ubat bagi penyakit hati dan penyakit fizikal kita. Wa rahmah. Itu Quran sebagai apa Allah kata? Rahmah. Siapa yang turunkan Al-Quran tadi? Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Zur rahmah. Jadi Allah turunkan Al-Quran, dalam Al-Quran pula Allah kata ada apa? Rahmah. Sebab tu kita baca Fatihah, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Tu surah Fatihah. Kalau kita buka surah lain pun, bacalah surah An-Nas sekalipun hujung sekali. Sebelum kita baca Qul a'udzu birabbin nas, kita juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Yang kita nak baca selepas itu adalah surah dalam Al-Quran. Yang Al-Quran itu ada rahmat yang turun daripada Allah yang mempunyai atau memiliki rahmat. Jadi apa yang kita harapkan bila baca Quran? Kalau begitu, kita mengharapkan memperoleh rahmat. Kita mengharapkan untuk memperoleh rahmat. Jadi nak memperoleh rahmat, mintalah kepada Allah yang memiliki rahmat. Macam mana cara untuk mendapatkan rahmat daripada Al-Quran? Tu sekarang kita nak dapatkan rahmat. Kita baca bismillah sekarang kita tahu dah apa tujuan baca bismillah. Seolah-olah kalau kita tukar, cuba kita tukar sikit. Aku mulai membaca Al-Quran. Betul tak? Ni untuk Quran pula. Sebab pekerjaan ini umum. Sekarang kita baca surah Fatihah. Kita baca surah An-Nas. Kita baca surah Al-Baqarah. Ayat pertama, Alif Lam Mim surah Al-Baqarah. Tapi sebelum tu kita baca bismillah. Jadi cuba kita tukar sikit biar kita faham. Apa dia? Aku mulai
membaca surah Al-Baqarah ini, contoh, betul? Dengan memohon pertolongan menerusi nama-nama Allah yang indah. Antaranya apa? Antaranya ialah Ar-Rahman. Iaitu maksud Ar-Rahman yang memiliki rahmat, yang menurunkan Al-Quran. Supaya apa? Kenapa kita minta pertolongan kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Supaya kita dirahmati. Jadi maksudnya tujuan kita baca Quran ini agar kita dirahmati. Jadi sekarang akan timbul soalan, bagaimana untuk memperoleh rahmat tersebut? Bagaimana dengan membaca Al-Quran itu kita dapat rahmat daripada Allah? Adakah hanya sekadar membaca sahaja? Baik, pertama cuba tengok surah 7 ayat 204. Surah 7 ayat 204. Okay, sekarang surah 7 ayat 204. Muka surat berapa? 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cuba baca terjemahan dia. Jadi kalau kita dah baca ayat ni, macam mana cara nak dapat rahmat Allah menerusi Al-Quran? Apa Allah perintah di situ? Dengar. Macam mana dengar kat situ? Dengar ni, bahasa Melayu dengar. Bahasa Inggeris ada dua dengar. Bahasa Inggeris apa maksud dengar? Hear satu. Yang kedua, listen. Mana satu? Yang hear tu apa dia hear? Mana yang lebih spesifik? Listen. Sebab listen ni dengar macam mana? Dengar dengan penuh perhatian, dengan penelitian. Itu maksud istami'u ni. Terjemahan dia adalah listen. Bukannya apa? Hear. Listen. So bila ayat Quran dibacakan, listen. Mesti buat apa kalau listen? Perhati. Bila kita dibacakan ayat Quran dalam solat subuh, imam bacakan kepada kita. Pagi Jumaat surah As-Sajdah. Listen. Hati kita di mana? Hati kita pada bacaan tersebut. Sebab tu kita kata apa, mula-mula dulu kita kena cuba usaha untuk belajar sedikit bahasa Arab supaya kita boleh listen. Kalau tidak, kita hanya hear saja. Dengar tak? Dengar. Tapi dapat tak maklumat? Itu hear lah. Sebab dia umum, betul tak? Tapi kalau listen, mesti kita dapat kefahaman, betul tak? Jadi Allah perintahkan kita apa? Apa hak Quran? Untuk di-listen. Untuk kita dengar, pasang telinga betul-betul. Wa ansitu, diam, fokus. Untuk apa? Dengar betul-betul listen tadi. La'allakum turhamun. Tu Allah kata. Supaya kamu dirahmati. Sebab tu kita baca Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita bertawassul kepada Allah yang memiliki rahmat, yang telah meletakkan rahmat itu dalam Al-Quran yang kita baca. Jadi rugi tak kalau baca Quran tak dapat rahmat? Salah satu bentuk dia kerana apa? Dia tak listen.
Sama ada yang kita baca ataupun orang lain baca, dua-dua kena listen. Kalau orang baca dah tentulah lagi. Yang kita baca pun kena fokus. Okey, itu satu. Pertama sekali kita kena apa? Listen. Apa itu listen tadi? Bahasa Melayu kita selain dengar apa dia kalau nak kata listen tu? Kena tambah dengar dengan teliti ya. Macam itulah biar kita faham. Biar betul-betul faham. Ke ada perkataan lain dalam bahasa Melayu? Perhatian. Perhatian. Tu jadi perkataan lain pula kan? Dengar. Tukar Perak bahasa Melayu je tu, dengar. Tapi kita faham kan? Dia bukan hanya dengar macam dengar bunyi. Tak. Dia dengar dengan penuh perhatian. Itu fastami'ulah. Supaya apa? Supaya kamu dirahmati. Betul lah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang nak merahmati itu Zurrahmah. Di mana dia himpunkan rahmat dia? Di dalam Al-Quran. Okey. Kemudian Allah kata lain dalam surah 6 ayat 155. Surah 6 ayat 155. Surah 6 ayat 155. Muka surat 149. Jadi yang pertama ni kita kena apa? Pasang telinga lah kita kata, nak terjemah biar nampak kan, bukan dengar je, pasang telinga betul-betul. Beri tumpuan. Itu untuk dapat rahmat Allah. Jadi tak bolehlah kita belajar Quran ni biasa-biasa saja kan. Boleh baca saja ke sekadar boleh dengar saja. Dia nak sampai kita dapat faham. So tu usaha kita untuk faham supaya dirahmati. Pasang telinga betul-betul, beri tumpuan. Ya, ini antara yang kita dapat simpulkan lah. Bahasa kita mudah nak faham. Dan sekarang surah 6 ayat 155 pula. Okey, kita baca dulu apa yang Allah sebutkan di sini untuk kita dapat rahmat menerusi Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Cuba baca dulu terjemahan dia. Itu apa yang kita dapat simpulkan untuk ayat ni. Macam mana dapat rahmat Allah? Allah kata dalam ayat ni pula. Allah sebut apa kat situ? Jumpa tak ayatnya? Jumpa kan? Apa dia kita buat kesimpulan tuan-tuan, puan ibu-ibu sekalian? Macam mana untuk mendapatkan rahmat Allah menerusi Al-Quran ni? Allah kata apa dalam ayat ni? Fattabi'uhu. Apa maksud dia? Jadi Allah kata hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab. Al-Quran lah kan? Yang mubarakun. Selalu kita dah jumpa dah perkataan mubarakun. Apa maksud mubarakun? Keberkatan itu terjemahan bahasa Melayu. Maksud dia? Ya Tuan Haji, bertambah-tambah kebaikan. Kena hafal tu. Maksud mubarakun, kita tambah sikit. Kita ulang balik sikit. Mubarakun. Daripada perkataan barakah lah. Berkat kan. Maksud dia apa dia? Izdiadul khair. Izdiadul khair. Baca sama-sama dengan saya. Mubarakun. Izdiadu
al-khairi. Maksudnya bertambah-tambah kebaikan. Itu maksud mubarakun. Maksud mubarakun, cuba ulang balik ibu-ibu sekalian. Sekali lagi, izdiyadu al-khair. Kalau kita gabung terus, izdiyadul khair. Jadi berkat atau mubarak itu maksudnya ialah bertambah-tambah kebaikan. Hidup yang Allah berkati ialah hidup yang Allah berikan dia kebaikan yang bertambah-tambah dan berterusan. Macam mana tu Ustaz? Kita ingat, kita hidup ni bukan sekali. Betul tak? Hidup ni bukan sekali, betul tak? Orang selalu kata hidup ni sekali kan? Siapa yang kata tu? Hidup hanya sekali. Kalau hidup dekat dunia, ya sekali. Tapi kalau hidup ni Allah jadikan kita ni bukan sekali, untuk selamanya. Sebab nanti kita hanya berpindah sekejap ke alam barzakh, kemudian kita dibangkitkan semula. Yang siapa yang dibangkitkan tu? Pokok ke? Sebab ada agama lain, dia faham apa dia, lepas dia mati nanti jadi monyet, kan? Dia jadi pokok. Tak, kita jadi yang sama juga. Syafiq yang sama, yang ada kulit yang macam ni sama. Tapi kalau Syafiq tersebut Allah bagi dia rahmat, dia masuk syurga, dialah yang akan dapat nikmat tersebut. Amin. Kalau dia, na'udzubillah, kalau kita dicampak dalam neraka, itu yang sama dan merasa itulah diri kita juga. Na'udzubillah, amin. Jadi ada orang tu dia mendapat berkat menerusi Al-Quran. Iaitu apa dia? Hidupnya bertambah baik. Bila dia mati nanti, dia, kan kita dah bincang dah dalam surah As-Sajadah dulu, bila kita mati nanti kita akan diperlihatkan syurga ataupun neraka. Kalau orang beriman, dia dapat lihat apa? Syurga. Baik tak kehidupan dia? Dekat dunia pernah tengok syurga tak? Tak pernah, dia hanya mendengar saja tentang syurga. Masuk kubur, dia akan melihat syurga. Tapi dah boleh masuk ke belum? Belum. Tapi lebih baik tak daripada hidup kat dunia? Lebih baik, sebab masuk kubur dah tak payah buat kerja lah. Tak payah belajar, tak payah nak infak, tak payah nak baca Quran. Dah rehat saja. Tapi sambil rehat, sambil melihat tempatnya dalam syurga. Hati dia membuat-buat nak masuk syurga. Nanti berlaku hari kebangkitan, dia dibangkitkan, lalu Allah bagi dia kitab amalnya dari tangan kanan, dan dia masuk dalam syurga, dia menikmati syurga. Bertambah baik tak? Itu namanya apa? Mubarakun. Di mana kitab yang boleh bawa kita jaminan sedemikian rupa? Di dalam Al-Quran. Nak ke tidak? Mesti nak. Jadi kalau nak, kata Allah, fattabi'uhu. Apa maksud dia? Cuba perhatikan. Maka ikutlah. Ikutlah Al-Quran. Laksanakan Al-Quran. Lepas Allah kata, la'allakum turhamun. Supaya kamu dirahmati. Sekali lagi kita ulang balik. Kita makan ubat, kita nak harapkan apa? Sembuh. Lalu kita baca apa? Bismillah. Kita baca Quran, nak harapkan apa? Rahmat. Lalu kita baca apa? Bismillah. Macam itulah. Tapi cara nak dapat rahmat dari Quran tu, kaedah dia macam mana? Dengar betul-betul Quran tersebut dan ikut, laksanakan. Dia baca bismillah tapi dia tak makan ubat. Tak kenalah cara begitu. Makan ubat, tapi kena baca bismillah. Baca Quran, baca bismillah. Supaya apa dia? Yang kita harapkan itu Allah akan tunaikan untuk kita. Boleh faham macam tu? Itulah yang Allah sebutkan. Inilah dia. Siapa orang yang dia dengar Al-Quran betul-betul dan dia ikut Al-Quran, itulah dia orang yang beriman. Tadi kan kita baca dalam surah 1782, Allah kata Quran ini rahmat kepada siapa tadi? Lil mu'minin. Rahmatun lil mu'minin. Jadi orang yang beriman ialah orang yang akan membaca Quran dengan cara dia pasang telinga betul-betul dan dia ikut Al-Quran. Jadi tengok surah 2 ayat 121. Surah 2 ayat 121. Muka surat 19.
Muka surat 19. Surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang, kita lihat terjemahan dia. Jumpa tak? Ada yang tak jumpa? 121 ya, muka surat 19. Orang-orang yang kami kurniakan kepada mereka Alkitab. Jadi di hadapan kita apa kita sedang baca ni? Al-Quran. Dalam Quran tu Allah kata apa dia? Mubarakun, penuh keberkatan, ada rahmat Allah yang banyak. Lalu mereka membacanya, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Selama ni mungkin kita faham, maksud ayat ini ialah baca dengan penuh makhraj. Selagi zai itu tak disebut dengan betul, cari lagi guru sampai dapat. Itu betul tak? Betul. Memang kena baca betul-betul, semampu yang kita boleh. Tapi kadang-kadang tak boleh juga nak sebut. Bila dah keluar angin, dia tetap juga fa tu jadi dia terkeluar angin kan. Nak betulkan macam ni pula, kadang mungkin dah kekurangan gigi ke apa ke, ataupun dia memang nak sebut sin tu disebut dia. Tapi dia buat macam mana? Adakah dia tak membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan? Orang tu dia Jawa, dia pekat. Minta maaf orang Jawa, bukan kata orang Jawa. Ijajul jilatil. Tapi boleh diperbaiki tu. Cuma kalau dah pekat sangat kan, payah juga dia nak betulkan. Oh, macam tu kau tak baca dengan sebenar-benar bacaan. Tak. Maksud baca dengan sebenar-benar bacaan ialah